السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لصيام رمضان وقيامه وتلاوة آيات الله الكريمة والاعتكاف في العشر الأواخر تحريا لفضل ليلة القدر خير من 1000 شهر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ikhwan, akhwat sedang i'tikaf, lelaki perempuan, shaimin shaimat yang dimulai Allah Ta'ala sekalian, marilah kita sama-sama tadabburkan 3 surah untuk malam yang ke-23 bagi Ramadan al-Mubarak, bersama-sama dengan Al-Quran yang Ramadan dilebihi daripada lain-lain bulan adalah kerana diturunkan padanya Al-Quran. Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Dengan sebab itu maka hendaklah kita pagi, petang, siang hari, malam selalu bersama dengan Quran. Untuk malam ini kita akan tadabbur 3 surah As-Saffat juga Makkiyah, Suratul Sad juga Makkiyah, Suratul Zumar juga Makkiyah. Surah Makkiyah merupakan surah-surah yang cukup sesuai dengan kita untuk membina kepribadian muslim-muslimah, sama ada akidahnya, akhlaknya, sedikit ibadatnya. Manakala surah Makkiyah ada hubung kait dengan masalah pengaturan masyarakat dan negara, maka kita masih berada di peringkat untuk membina pribadi sebagai syakhsiyatun islamiyatun qawiyatun bil aqidatis sahihati wa bil akhlaqil karimati wa bil ibadati al mashru'ati. Maka suratul Saffat di antaranya mengandungi perkara-perkara yang berhubung dengan masalah akidah yang lebih mahal nilainya daripada benda ibadah fiqhiyah, ibadah bahasa buat amal salih. Alladzina amanu lebih bernilai, lebih tinggi kualitinya daripada wa amilus salihat. Amilus salihat tidak akan berlaku dan tidak akan timbul kalau tidak ada amanu. Dengan itu marilah kita beriman dengan beberapa keratan ayat dalam suratul Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. Faz-zajirati zajra. Fattaliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Demi hamba-hambaku yang berbaris dengan berderet-deret. Katanya hamba dia di sini iaitu malaikat. Nah, as-saffat iaitu malaikah.
tafsir banyak ke para sahabat termasuk Ibnu Mas'ud. Disifat disuduk berbaris, bukan disuduk dia ibu ataupun malaikat tu dia tak ada tina, tak ada jatah malaikat. Tetapi barisan-barisan banyak tu kullu jam'in muannas, lalu itulah was-saffati saffa fazajirati zajra, hamba-hambaku yang melarang dari kejahatan dengan sesungguh-sungguhnya, fattaliyati dzikra, hamba-hambaku yang membaca kandungan kitab suci. La ilaha illallah. Bagi menegaskan dasar tauhid, Allah Ta'ala bersumpah dengan jenis-jenis makhluk dia yang dimuliakan disebabkan sifat-sifat terpuji yang ada pada mereka. Makhluk ni ialah malaikat lah, ataupun boleh juga setengah ulama dia tanggung kata makhluk ni ialah orang beriman dan beramal soleh. Tujuan dia bersumpah ni gapanya 2-3 kalinya. Inna ilahakum lawahid. Ayat tu sah. Hak ni Allah Ta'ala ayat di mula turun Quran dan belum pada tu pun balas tu lah. Sesungguhnya sumpah demi sumpah tu, sesungguhnya Tuhan kamu hanya satu. Nak menunggalkan Tuhan ni satu perkara yang cukup payah melawan hasutan syaitan yang selalu duk mengaruh manusia. Jadi berasa katanya Tuhan tu banyak, tempat tumpuan tu lebih pada satu. Termasuk agama-agama langit Yahudi dan Nasara, daripada asal Tuhan satu belaka menjadi Tuhan lebih pada satu, syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ni masya-Allah sungguh Quran kita ni nombor satu sekali dia berat kepada akidah inna ilahakum lawahid. Mudahnya kalau Tuhan banyak gak payah lah nak kira. Tuhan sah ni mudah kira. Lepas tu saya kecek Zuhur tadi tu, sebaik-baik iman dengan Tuhan sah ni kita berasa kata Tuhan doa kita semua. Afdalul iman an ta'taqida bi anna Allah ma'aka fi kulli halin wa hinin. Seafdal-afdal iman ialah kamu percaya kata Tuhan duk ngamu setiap masa, setiap tempat. Kalau orang tu boleh kenal akan hakikat Tuhan duk sekalian kita semua ni, masya-Allah. Bukanlah sekadar inna ilahakum lawahid, tetapi boleh lebih pada tu lagi bahwasanya Allahu Rabbuna ma'ana fi kulli waqtin wa hinin. Orang juh ni orang yang kena tanam akidah kata Tuhan duk sekalian dia semua di mana saja berada. Orang ada akidah balas tu orang yang berjaya dalam hidup dunia dan akhirat. Tapi sangat susah nak tanam akan perasaan lah tu tercunjang dalam buah hati kita, sangat susah sekali. Tuhan satu tu boleh hadir tak ada payah mana, tapi Tuhan duduk bersama kita semua tu lebih payah daripada nak berakidah akan bahawa Tuhan-Tuhannya tunggal. Tuhan satu saat ni pasal mana jenis dia? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan yang mencipta dan mentadbir dan mengaturkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhan kepada tempat terbit matahari al-masyariq. Itulah Tuhan kita. Bukan Tuhan itu sebagai patung orang kena buat dia. Bukan Tuhan itu adalah api. Bukan Tuhan itu adalah manusia. Bukan Tuhan itu adalah malaikat yang tak kuasa nak Rabbus samawati wal ard. Masya-Allah sungguh itulah suratus Saffat menekankan kepada orang-orang yang menjadi ahli Al-Quran tu supaya benar-benar ia menjadi
ashabu ilahin wahidin, dan Tuhan yang satu selalu duduk bersama dia di mana saja kita berada. Orang ada duduk sekali dengan Tuhannya nak kecek dengan Tuhan. Tapi kalau dia berasa duduk sorang tu lah, duduk jadi sangat buat benda jahat tu, buat benda jahat ni, kerana dia tak sedar kata Allah bersama dia. Allah bersama dia tu bukan bersama bersama buat jahat ke dia. Saya ke dia, kesia ke dia, layak dia, beri rezeki ke dia, wicara segala-gala. Hajat dia tu, dia minta doa pun Allah Ta'ala wui belaka. Kalulah dia tu percaya katanya Allah duduk sekali dengan dia setiap masa, setiap keadaan, dan dia berdoa pada Allah. Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Allahu akbar. Oleh itu, itulah pembukaan surah tu, dan dia kecek hari kiamat. Gapa dia? Ujian-ujian Allah kepada manusia. Kecek Nabi sallallahu alaihi wasallam, puak kafir bagaimana, wa idza dzukiru la yazkurun, tu kafir. Manusia ada 3 puak. Satu puak kafir tak pandai berzikir langsung, wa idza dzukiru la yazkurun. Duanya puak munafik, wa ma yazkurunallaha illa qalila, dia tak berzikir pada Allah mereka sikit, malah semaya, malah baca Quran, malah wirid, malah belaka. Tu munafik. Yang ketiganya orang Islam, az-zakirunallaha katsira waz-zakirat, orang banyak berzikir pada Allah, orang Islam. Mari kita tengoklah kita duduk dalam puak mana. Kalau tak pandai berzikir langsung, tu orang kafir. Wa idza zukiru la yazkurun. Kalau berzikir tak berakhir, maka perak-perik, pelak-kelak, mau-mau, tu munafik. Wa ma yazkurunallaha illa qalila, dia tak berakhir, sikit ya zikir pada Allah. Semaya sikit, semaya nak sangpap, bukan semaya nak taat pada Allah. Yang ketiganya iaitu orang mukmin, iaitu orang yang allazina yazkurunallaha katsira, az-zakirunallaha katsira waz-zakirat. Itu orang mukmin. 3 puak dah. Kita boleh cek kita duduk dalam puak mana dah. Kita perhati masing-masing lah. Nah, kalau biasa tak berakhir, pahit-pahit lidah tu cek, kita kena takut kata kita di munafik. Na'udzubillahi minan nifaq wal munafiqin. Tak jauh bala. Kalau kita berasa tadi itu, kita minta berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minan nifaq wal munafiqin wa minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitan. Kemudian kita pergi kepada masalah dia kecek hari kiamat banyak. Apabila kita matilah mana, di akhirat esoknya pakak-pakak duk tanya, wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Allahu akbar. Duk tanya di sana pakak akhirat esok. Allah Taala royak perhubung dengan akhirat esok lebih pada dalam dunia lagi. Nah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau kata la ilaha illallah yatakabbur, ni pu ahli neraka, dekat ahli neraka lah ni. La ilaha illallah, ahli neraka ni, na'udzubillah. Na'udzubillah. Lepas tu Allah Ta'ala kacau ahli syurga. Golek nak dia sebut neraka, dia sebutlah syurga. Nah, illa ibadallahil mukhlasin. Ini Tuhan selamatkan daripada tipuan syaitan. Nah, kecuali hamba Allah yang diikhlas oleh Allah Ta'ala. Ulaika lahum rizqum ma'lum, ayat 40-41. Hingga siapa kepada Allah Ta'ala royak semua tu. Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Tu duk kecek dalam syurga lah tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak cerita yang berlaku di akhirat esok. Allah Ta'ala cerita sebab tu dah kita duduk dengan Quran juga, seolah-olah kita tu musafir ke akhirat hari-hari. Maliki yaumiddin, kita di akhirat. Tuhan yang memilih hari agama. Berasa kata saya Ismail Lutfi duduk celah mana ni dalam juta-juta manusia akhirat esok. Kita berasa Maliki yaumiddin, kita pergi ke akhirat sama.
Sebab itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas pada kata Malik Yaumiddin, akan kamulah kami nak beribadat untuk nak jadi hari Malik Yaumiddin tu kita selamat, dan akan kamulah kami minta tolong nak selamat dunia dan akhiratnya. Kecek dengan Tuhan sebab kita berasa tu Tuhan dan kita. Sebab kalau batu semaya sendiri tu pun kalau tak berasa tu Tuhan dengan kita duk baca sepuluh orang salih dah, Tuhan takkan apa-apa sekali baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, takkan apa-apa. Orang salih tak berasa tu duk kecek dengan Tuhan yang duk dekat dengan kita. La ilaha illallah. Begitulah ya. Kemudian Allah Ta'ala kecek hal neraka. Bahasanya Allah Ta'ala ya tanya puak-puak ahli neraka, la ilaha illallah, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Kecek semua tu. Bahasa Tuhan ni cukup baik untuk nak gapa membersihkan hati, nak kenal. Akidah saja ni, akidah saja. Tapi kita tak baca Quran, kita tak tahu nak akidah lah mana. Sepasok semua tu tak tahu mana. Apa kita tak baca Quran? Dalam Quran penuh dengan akidah. Tapi kita tak kuasa nak berakidah sebab kita tak terti makna dia. Akidah saja. Gapa dia? Kacahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam rakyat kata dia ni, Nabi Ibrahim lah orang awal-awal hijrah. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Apabila dia tu tua yang minta anak yang saleh, ya Allah, Allah Ta'ala wik dia. Boleh Ismail, boleh Ishaq. La ilaha illallah. Dalam ni belakang ayat dalam surah tu ni belakang. Lepas tu kecek buku Allah Ta'ala wik keselamatan kepada Nabi Musa dan Harun, Nabi Ilyas. Wik keselamatan kepada Nabi Lut alaihi salam, dan wik keselamatan kepada nabi-nabi yang lain yang disebut secara umum Yunus. Falaula annahu kana minal musabbihin, la ilaha illallah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Yunus ni kata abik dia orang banyak tasbih pada Allah pada masa dia duduk sebelum makan di perut di ikan, duduk dalam perut ikan tu. Allah, nasya dia mati dalam perut ikan tu ya. Ni duduk dalam perut ikan tu duduk berzikir pada Allah Ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam perut ikan. Malaikat dengar, Allah Ta'ala dengar rayuan dia. Lalu Allah Ta'ala suruh tu baik. Ni lah dalam surah As-Saffat ada cerita masalah dengan Nabi Yunus bin Matta. Allah Ta'ala sebut bagaimana Allah Ta'ala puak-puak apa dia musyrikin Mekah, dia basakan Allah Ta'ala dengan anak tina, malaikat anak tina yang kata ini anak Allah. Am khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallah wa innahum lakadzibun. Ya kata Allah beranak. Allah bahang sungguh. Astafal banati 'alal banin ma lakum kaifa tahkumun. Kok mana puakmu dihukum Tuhan, kata Tuhan dah nak tina puakmu sendiri dia royak tak nak tina kat mula hitam muka. Kisah nak bunuh kamu hidup-hidup selalu becikan nak tina, tapi mu kata Tuhan dah nak tina. Apa ni? Apa sudah jadi kamu ni? Bagaimana kamu menetap hukum yang sangat-sangat salah begini? Afala tadhakkarun? Mu tak erti kan? Allah. Ni kecak dengan hamba Allah. La ilaha illallah. Gitulah akhir sekalinya Allah Ta'ala dia kecak dengan satu kumpulan
saleh, orang saleh dia katakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun fatawalla anhum hatta hin wa absirhum fasawfa yubsirun. Dan demi sesungguhnya telah ada dari semenjak dulu kala lagi ketetapan kami bagi hamba-hamba kami yang diutus menjadi rasul, bahawa sesungguhnya mereka lah orang yang diberi pertolongan mencapai kemenangan, dan bahwasanya tentera kami, pengikut-pengikut rasul kami itulah mana tentera kami, mereka lah orang-orang yang mengalahkan golongan yang menentangkan kebenaran. Oleh itu berpalinglah Muhammad dari mereka, tak usah dah herak dia lah. Itu Allah Ta'ala cerita akan sunnatullah, supaya sunnatullah itu benar-benar terteguh di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Yaitu kata apa? Yaitu innahum lamansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Ni akidah ni, ayat akidah. Kita kena berakidah, katanya orang Islam mesti Tuhan tolong, dan tentera Islam tu mesti benar. Itu akidah. Tapi lah mana tentera Islam, lah mana innahum tu, itu fu'al mursalin. Oleh itu ikhwan sekalian, ayat ni dia sudah dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tamatkan doa mustajab kita dengan 3 ayat akhir surah As-Saffat ni. Nah, akuilah kesucian Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka katakan. Ini nak membersihkan Tuhan daripada segala kekurangan. Wassalamun alal mursalin, dan ucaplah salam sejahtera kepada sekalian rasul. Setelah membersih kepada Tuhan, selamat pada rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan punya puji-pujian itu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itulah khitam kepada doa-doa yang mustajab. Kita khitamkan ayat ini. Kemudian surah yang kedua, surah Sad. Allahu Akbar. 88 ayat diturun di masa Mekah juga, mengandungi soalan-soalan mengenai tauhid, kebenaran Nabi, Quran. Benalah tu, hari akhirat, balasan orang beriman, balasan orang yang engkar. Tekah ni kurang sebut hal munafik. Di Mekah ni tak ada munafik. Sebab apa? Munafik ni ya orang nak tupai Islam secara zahir. Waktu Islam kuat ya ada munafik. Dari Islam tak ada, tak ada. Tak masuk dulu dia orang munafik. Ya tak masuk Islam dulu lagi, kafir, benar kafir. Kan di kafir dulu dah. Begitulah surah As-Sad juga. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sad wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Demi Al-Quran, suatu Allah yang lebih mengetahui maknanya, yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran Quran. Allah, siapa nak wi Tuhan tu, wi kita tu khabar sama tak kaya, duduk sekali Quran. Sebab Quran ni pasal dia zikri, mempunyai atau mengandungi peringatan. Siapa duduk Quran, orang tu tak lalai. Orang tak duduk Quran biasanya kaya lalai sama. Na'udzubillahi minal ghaflati was-sahwi. Balil ladzina kafaru, bahkan orang-orang kafir itu fi izzatin, bersifat sombong angkuh.
Sama lah mana. Tuhan dekat dia. Ya tak sebedali ke Tuhan. Hidup berdali dengan hal lain. Ambil benda lain semua tunggu-tunggu. Tuhan dengan dia. Tuhan jadi dia. Orang sama habis sama lah. Dulu kita duk wasai Tuhan boleh neraka ni kan, no, berat sangat. Tapi kalau kita tengok pada keadaan orang sombong lah ni, kalau kita di sana neraka lah kita. Tak sering nyawa hidup dulu dah kalau kita di Tuhan. Tapi Tuhan wi rezeki ke dia, wi hidup nyawa poh-poh, maka sedap duk mewah, Tuhan wi ke dia. Nya tak se tu Tuhan ada wi rezeki ke dia. Sampai tu dah tahu dah neraka. Tak ada kata nampak soleh sikit abuk bagi Allah Taala. Patu ayat dulu, siapa lawan lah ni, aku nak boleh neraka. Cuma tak dengar hak Quran ayat. Hak tu kerja dia tak dengar tu. Balik tu ayat dah iqamatul hujjati ala al-abdi dah. Ya tak dengar tu ayat. Allah, takutnya hei kafir, dengarlah Quran Tuhan kamu ayat kamu gini-gini. Kalau munduk tetaplah kafir itu, maka kamu tu kena masuk neraka. Allah Taala yang syadidul iqab kena boleh neraka. Sebab kafir itu fi izzatin wa syiqaq. Syiqaq ni makna suka menentang kebenaran. Itu makna syiqaq. Itulah Allah Taala cerita di awal surah Sad. Kemudian Allah Taala kacak buku mengenai dengan Allah mengalahkan tentera-tentera pasukan yang berasing pakak puak dia. Kacak puak kaum Nuh, Ad, Fir'aun, Dzul Autad, Samud, kaum Lut, ashabul aikah wa isyarakaraka. Ulaikal ahzab. Puak tu in kullun illa kazzaba ar-rusula fa haqqa iqab. Ayat kepada puak umat Muhammad. Semua ni puak menetai Rasul Muhammad ni. Rasul dulu-dulu yang menetai, maka Tuhan turun. Kalau kamu menetai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu akan diturun azab seperti. Auzubillah min dzalik. Lalu itulah dia tu kecahan Nabi Daud. Nah, Allah Taala kecahan Nabi Daud. Isbir ala ma yaqulun ya Muhammad wadhkur abdana Daud dzal aidi innahu awwab. Dan ingatlah akan hamba kami Nabi Daud yang mempunyai kekuatan dalam pegangan agamanya. Mungkin kena tiru dia katiklah. Sesungguhnya ia adalah sentiasa rujuk kembali kepada kami dengan bersabar mematuhi perintah kami. Orang nak kata lagi. Tapi dia tupai aku ya. Allah Ta'ala wih ke dia banyak ke. Bukit tak bukit ni. Allah Ta'ala mudah pada dia belaka. Nah, burung-burung mari duk turut berhampir atas tasbih memuji Allah bersama dengan dia belaka. Nah, lepas tu cerita ada orang mari duk mengadu tu, la ilaha illallah. Lepas tu kita akan ada sujud tilawah malam ni ayat 324 tu insya-Allah dah. Allah Taala bagi cerita Nabi Daud alaihi salam kecek pada Daud, suruh Daud jadi khalifah di bumi ni. Suruh hukum dengan manusia dengan benar. Maksud dengan benar ni, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Allah Ta'ala kecek dengan Nabi Daud. Hei Daud, sungguhnya kami jadikan kamu ni khalifah di bumi. Nabi Daud di antara Nabi yang ada power, ada kuasa. Selain Daud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Musa tak jelas. Nah, lepas tu Nabi lain tak ada power. Jadi orang sepatut guru yang tak ada amanat. 98% Nabi tak ada power. Nabi ni tak ada power segi politik. Tapi dia ada sultanul ilmi, sultanul al-wahyi. Dia tak ada sultatus siyasah. Orang yang Tuhan beri kepada Nabi akan sultatus siyasah, 3 orang yang jelas. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun 10 tahun ya. Belum dah tu 13 tahun dia tak ada sultatus siyasah. Tapi semua Nabi ada sultanul wahyi, sultanul ilmi. Lil ilmi sultan. Bagi ilmu tu satu kekuatan.
Tapi kekuatan dia tu tidak boleh menentu hitam putih kepada masyarakat, kecuali turun mari iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memiliki sultatus siasah wal hukmi ialah Daud dan Sulaiman anaknya. Patut pergi kepada Nabi Musa sikit, tak apa jelas. Patut pergi kepada gapa dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas. Pun 10 tahun, 13 tahun duduk dalam keadaan rakyat. Nabi Muhammad Mekah sebagai rakyat, sebagai jamaah. Di Madinah sebagai daulah. Fal Islam yatakawan min jama'atin wa min daulatin. Nah, Islam itu ada dua bentuk. Bentuk jamaah, tak ada kuasa politik, susun cara jamaah. Lepas tu bentuk daulah, susun daulah yang tanggungjawab, boleh perang, boleh gapo. Maksud masa jamaah tak boleh perang, tak ada kuasa. Fattaqullah mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tu masa jamaah. Ya, apa ada pun masa daulah, dah orang mari apa kan? Sekadar mana ada kuasa mengguna. Lebih beratu Allah Taala yatawalla amrahu. Ya. Oleh surah ni juga Allah Taala wa'rihana kitab Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Di celah-celah kecerahan Nabi itu ya wari juga Quran ayat 29 tu ya, dalam surah Sad. Quran ni pakak kena Quran dah, jangan tak kena Quran. Sebuah kitab yang kami turunkan dia kepada Muhammad dan umat-umat dia, iaitu kitab yang banyak faedah dan manfaat. Itu makna berkat. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, yani kitabun mubarakun. Tujuan liyadabbaru ayati, untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya. Oi pakak. Ya, pakak. Fikir ayat-ayat. Fikir ayat-ayat nak buat kan? Nak berjalan, nak beriman dengan ayat ni lah mana? Nak beramal dengan ayat ni malah mana? Fikir pasal tu yang panggil tadabbur. Bukan sekadar baca bunyi. Lebih-lebih lagi tak erti. Kalau erti saja pun tak ada tadabbur, tidak sampai kepada asal diturunkan Quran liyadabbaru ayati. Lepas tu apabila tadabbur waliyatadhakkara ulul albab. Jadilah kita orang ulul albab yang selalu ingat, tak ada kaya lah. Kaya ni mana apa? Lupa ke Tuhan, tak ada berasa Tuhan dengan dia. Oh, berat sungguh nak sapa pada afdalul iman an yatadhakkara anna Allah ma'ahu daiman. Ni bukan mudah. Hak ni lah kemuncak iman, tapi payah. Berasa Tuhan dengan kita semua tu bukan mudah. Kena duk tadabbur Quran, cara dia mari cara tu, bakar ni mari kok tu. Bukan duk kacak tak tahu orang di mana. Kabar-kabar dia jadi orang berjuh, tak ada juh ngisi Allah. Ya kena yadabbaru ayati, barulah waliyatadhakkara ulul albab. Yatazakkar ni. Nah, innama yatadhakkaru ulul albab. Ulul albab orang ada hati yang ingat kata Allah Taala duduk dengan dia semua. Tu mana ulul albab. Allahumma ja'alna min ulil albab alladzina yazkuruna Allah daiman. Ulul albab ni orang yang selalu ingat kata Tuhan dengan dia semua. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Duduk dengan dia. Tidur pun Tuhan duduk dengan dia. Duduk atas lambung, duduk nyata di pasal yazkuruna Allah wa liyatadhakkara ulul albab. Itulah pau ataupun ghayah min nuzulil Quran. Lihat dabbaru tak su lagi. Kalau dabbar patut air dah tak sudah. Lihat dabbaru ayatihi patu waliyatadhakkara ulul albab. Bukan semua orang ulul albab, walaupun boleh tadabbur belaka, terutama ahlul ilmi, profesor banyak keadaan niat, bukan ulul albab. Dia sekadar dia pandai tafsir kat orang api, dia tak ingat Tuhan lagi dak.
Takut sekali lah kita jadi orang ulama yang besing ulama tak ada duduk dalam ulul albab. Jadi tak ada ingat dia. Kerang dia tu tak ada. Ya kerang ni dengan ingat pada Tuhan tu. Hak tu jadi hati kita gagah. Hati gagah sehat bila kita ingat pada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahawa dengan zikir pada Allah jadi tenang, dia gagahlah oleh hati. Hati kita gagah bila kita dapat makan dia ingat pada Allah. Ninglah Quran, hai umat Islam. Kalau Quran sekadar mung nak baca tak pandai lagi, reti dia khazamatullah, tadabbur tak masuk capur langsung, susahnya. Mung nak jadi orang Islam lah mana kalau lah tu. Tak ada jalan dia orang Islam. Orang Islam ni beriman Quran ni, iaitu beriman kata dia kena tadabbar. Lepas dah tadabbur menimbulkan tazakkar. Tadabbar, tazakkar. Tadabbar dulu baru tazakkar. Dulu baru za. Ya insya-Allah taala. Allah. Comel ayat 29 umat Islam. Ayat 29 surah As-Sad, ayat asasi bagi kita wajib beriman masalah Quran, khususnya pada bulan Ramadan ni. Kalau tak kena ayat 29 bulan ayat dalam surah As-Sad, mana kata kita maipan bulan Ramadan kita. Pak kita nak tadabbur lah nak. Ni nah. Kena duk pakak kecep kira hak ayat Quran gini. Kalau kita tak reti dengar ayat reti, kita dengar sungguh bukan dengar bla-bla gitu dak. Tak kena dengarlah, bukan tadabbur dengarlah tu. Fastami'u lahu wa ansitu tu. Kalimah wa ansitu tu payah benar. Tenang. Siapa baca Fatihah pun tak boleh dalam semaya bila tak imam duk baca surah. Sama telah kita duk gogel-gogel tak nama hijau apa tak tahu. Nah, orang tafsir Quran kita duk hijau tak nama kha tak jadi langsung. Tak jadi langsung kat tu. Nauzubillahi minasyaitanir rajim. Hadza min amali syaitan. Allah susahnya. Kalau tak ada sahabat syaitan pakat nak belaka ke Quran. Tapi buat syaitan Allah nyemari halal nyambuh kerja ci seoh-seoh kita buh kerja seoh kan seoh tak ada nak cakap Quran. Nauzubillahi minasyaitanir rajim. Ya, ingat malah ayat 29 surah As-Sad dah. Lepas tu gak masuk surah tu Allah Az-Zumar. Habis dah masa kita Az-Zumar. Nah, setengah ayat-ayat masuk dalam malam 23, tapi kita ni oleh kerana semalam kita lajak dah. Kita baca habis dah surah tu Yasin. Maka malam ni pun kita baca lajak surah Az-Zumar katiklah. Habis akhir surah Az-Zumar insya-Allah taala. Nah, kita akan bersama-sama dengan itu. Az-Zumar ni makna kata rumbungnya di akhirat esok. Klum. Kanak-kanak ya panggil. Puak syurga, puak neraka. Tu makna surah Az-Zumar. Surah berpuak-puak dia panggil. Allah takutnya kita. Nauzubillah kita puak mana ni ya Allah. La ilah. Pasukan. Tim-timnya. Tim ahli syurga apa kilasi, tim merah, tim biru, tim. Akhirat asal dia ada tim, dua ya tim. Iaitu wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, satu tim. Puak-puak kafir pergi kepada syurga neraka jahannam. Puak yang kedua wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tu dua tim akhirat esok. Nah, puak-puak zumara pergi ke syurga, zumara pergi kepada neraka. Nauzubillah. Tu di akhir ayat surah Az-Zumar ya. Jelas molek pada ayat 71 sampai 73. Karena ayat surah Az-Zumar ni 75 ayat saja. Insya-Allah taala mudah-mudahan kita jumlah zumara yang kedua. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itulah zumarah kita harap kata kita dalam jumlah tu. Walaupun ekor busuk sekalipun, tapi duduk dalam keruk tu. Nauzubillahi min zumrati nari jahannam.
zumratul kafirin wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Puak nu ada kok nu puak neraka. Ni puak ni ada kok syurga. Allahumma lakal hamd. Siapa di syurga, malaikat sambut, salamun alaikum ya ahli syurga. Tibtum, bahagiamu, masya-Allah. Fadkhuluha khalid. Masuk, silakan masuk. Allah, situ tu pada dah. Kita wasa nak rebah dah dari segi kita wasa kita dimuliai oleh ahli-ahli yang cara kepada syurga Allah Taala. Ja'alana Allah min ahli al-jannah. Allahumma ja'alna jami'an min ahli al-jannah. Allahumma atik riqabana wa riqaba walidayna wa riqaba ajdadina wa jaddatina wa riqaba masyayikhina wa riqaba man 'allamana wa riqaba auladina wa banatina wa zurriyatina wa zawjatina wa ikhwanina wa akhawatina wa tullabina wa talibatina minan nar. Allahumma ja'alna 'utaqa'aka minan nar. اللهم اجعلنا عتقاءك من النار. اللهم اجعلنا جميعا عتقاءك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. خاصة عند الفطور Allah Ta'ala memerdekakan orang waktu nak buka puasa tu banyak situ. Mudah-mudahan kalaulah Allah Ta'ala takdir kita ahli neraka, dia merdekakan daripada api neraka. Kalau dia takdir tok kita, ca kita zaman-zaman dulu tak tipu tok kita dulu. Kalau dia takdir ahli neraka, minta Tuhan merdekakanlah tok kita berapa lapis dah pun tak apa daripada api neraka ya Allah. Sesuai dengan bulan Ramadan, bulan keampunan, bulan yang disuruhkan supaya banyak doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sawis sabil warzuqna al jannata waj'alna min ahli al jannah al firdausi nuzula khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.